Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, hari ini kita bersua kembali dalam pembelajaran online kita. InsyaAllah kita akan sambung kembali pembelajaran kita mengenai sifatullah yushrin, iaitu sifat Allah yang 20. Dan pada hari ini Ustaz akan terangkan macam mana untuk kumpulan kedua. Hari itu kita dah belajar di kumpulan yang pertama, iaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat spontaniti, sifat wajib bagi Allah pada diri Allah tu, iaitu wujud. Dan hari ini Ustaz akan masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu sifatus salbiyah. Okey. Sebelum tu kita recall balik di mana nama-nama ataupun sifat yang kita sebut hari tu ada 20. Siapa dah ingat? Okey, sifat 20 bagi Allah yang pertama apa dia? Wujud. Okey. Hari ini kita nak masuk sifat Allah kumpulan kedua, iaitu yang mempunyai 5 sifat bagi Allah, iaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Okey, kita akan tengok satu persatu nanti. Okey, kita beralih kepada nota. Okey, buku tab jangan lupa ya, buku tab pada muka surat 10 hingga 25. Yang ni Ustaz rakam ni semua. Okey, kita pergi tajuk iaitu sifatus salbiyah. Sifatus salbiyah. Okey. Awak boleh buka buku tab pada muka surat 10. Minta maaf. Pada muka surat 13. Okey. Sifatus salbiyah. Ma hiya sifatus salbiyah? Okey. Tengok sifatus salbiyah. Ma hiya sifatus salbiyah? Okey. Yang ni Ustaz tulis mahiyah, warna merah ni, mahiyah sifatus salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Okey, kita tengok. Sifatus salbiyah allati la yaliqu biha ghairullah. Sifatul lati la yaliqu biha ghairullah, iaitu maksudnya sifat yang menolak apa yang tak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ni adalah sifat yang mana menolak apa yang tak layak bagi Allah. Okey. Mana perkataan tidak layak bagi Allah ni, sifat yang tak layak bagi Allah ni, ia berlawanan apa yang kita akan sebut daripada 5 nanti. Okey, sifat yang kita sebut 5 nanti itu adalah yang wajib ada pada Allah, dia akan berlawanan. Okey, kita tengok sifat salbiyah yang 5 bagi Allah ni. Salbiyah ada 5, iaitu yang pertama khidam. Iaitu khidam, maksud dia dahulu ataupun Allah ni dah ada sejak sedia kala lagi. Mana khidam maksudnya la awaluhu, mana tiada permulaan. Allah ni memang dah ada sejak azali lagi. Okey, yang kedua al-baqa'u. Al-baqa'u ni maksudnya Allah ni ada daripada dulu lagi, kekal sehinggalah dunia ni hancur pun Allah masih ada lagi. Seperti mana yang minggu lepas Ustaz dah terang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan surah Ar-Rahman, mana Allah ni bersifat kekal. Okey, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis ni tidak sama dengan baru. Allah ni bersifat qadim, lama, mana sejak dulu azali lagi, dan semua perkara baru itu adalah makhluk. Kita ni termasuk sebagai makhluk. Makhluk ni, kita ni ada permulaan dan perakhiran. Maka Allah ni tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan yang keempat iaitu qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Allah ni berdiri dengan sendiri. Allah tidak memerlukan apa-apa bantuan. Allah tak memerlukan orang lain untuk bergantung, untuk berdiri sendiri, untuk mendirikan kerajaan, untuk membuat satu. Sebab Allah tu maha berkuasa. Sebab qiyamuhu binafsih, Allah ni berdiri dengan sendiri, dan Allah ni maha berkuasa. Dan yang terakhir, dia sifat yang kelima, iaitu wahdaniyah. Wahdaniyah maksud dia Allah tu bersifat esa, Allah tu satu. Okey. Tadi apa dia? Sifatul salbiyah kita kata sifatul lati la yaliqu biha ghairullah, sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ni menunjukkan bahawa sifat yang 5 kita sebut tu adalah wajib bagi Allah. Berlawanan dia tu adalah sifat yang tak layak bagi Allah. Contoh dia qidam, ada. Mana ada daripada dahulu lagi. Qidam lawan dia hudus, mana baru. Baqa lawan dia fana, binasa. Qiyamuhu binafsi, mana berdiri sendiri. Qiyamuhu
bisyai, mana dia dengan sesuatu. Tu kita berlawanan lah. Mana makhluk ni memerlukan bantuan, tapi Allah tidak memerlukan bantuan. Okey, kita pergi pada yang pertama dulu, iaitu khidam. Okey, al-khidamu maksudnya dahulu ataupun sedia. Okey, kita tengok apa itu khidam. Okey, takrif dia khidam ni, wujudullahi laisa lahu awwalun wala ibtida'un. Mana Allah ada wujudnya. Allah ni dia tidak ada permulaan dan tidak ada awal dia. Mana Allah ni memang dah ada sejak azali lagi. Maka Allah ni tak berhak ada awal dan permulaan. Berbeza dengan makhluk. Dan di sini Ustaz lawankan dia, wujudul makhluqati la awwalun wala ibtida'un. Tapi makhluk ni wujud, kitalah salah satunya. Daripada makhluk Allah cipta tu, kita ada permulaan dan awal dia. Apa permulaan bagi kita? Iaitu kita dilahirkan oleh ibu. Ibu kita asal daripada mana? Daripada nenek kita. Nenek kita daripada mana? Daripada moyang kita. Moyang kita daripada mana? Daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka semua itu ada permulaan. Tapi Allah ni laisa kamitslihi. Allah tak sama dengan makhluk. Allah ni dah ada sejak azali lagi. Allah memang dah dari dulu lagi ada. Sebab tu dia kata sifat wajib bagi Allah pada kali ini adalah al-khidam, mana dahulu ataupun sedia ada. Dalil dia, kita boleh tengok bukti daripada ayat Al-Quran. Dalil ni menunjukkan daripada ayat Al-Quran, iaitu huwa awwalu wal akhir wal zahir wal batinu. Dialah, Allah lah yang pertama dan terakhir. Wal zahir wal batinu, Allah lah yang maha zahir lagi yang maha batin. Mana Allah ni adalah sifat zahir dia, ada sifat batin dia, adalah awal dia dan akhir dia. Semua itu berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita beralih kepada latihan. Okey, latihan hari ni simple je Ustaz buat. Okey, tengok satu persatu. Okey. Ma hiya sifatus salbiyah? Ma hiya sifatus salbiyah? Apakah dia sifat salbiyah yang tadi kita tahu bagi maksud dia? Sifat salbiyah maksud dia apa? As-sifatu allati la yaliqu biha ghairullah, yang mana sifat yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ni sifat yang menolak sifat yang tak layak bagi Allah. Okey. Soalan tsani, uzkur salasa min sifati salbiyah. Soalan kedua iaitu sebutkan 3 daripada sifat salbiyah. Tadi kita dah sebut ada 5, tapi ustaz minta 3 saja. Okey, masukkan. Okey, soalul tsalis. Minta maaf ya, sepatutnya soalul tsalis ni soalan ketiga, tapi ustaz tersalah di nombor 4. Okey. Tarjim al-qidamu ila lughatil malayuwiyah. Tarjim al-qidamu ila lughatil malayuwiyah. Terjemahkan masuk khidam ni dalam bahasa Melayu. Apa dia tadi ustaz dah bagi kat nota atas tu, tengok. Okey, soal khamis, uqtul ad-dalilu anillahi sifatul qadim. Tuliskan. Mana di sini nak minta awak tuliskan dalil tentang Allah ni bersifat qadim tadi, ayat yang ustaz sebut tadi. Dan soalan yang ke-6, as-soalus sadis, akmil al-atiyah. Sempurnakan yang berikut. Awalan, wujudullah laisa lahu, apa dia, wala, apa dia. Awak tengok nota tu ustaz ada bagi semua. As-sani, wujudu, apa dia, laha awalun wa ibtida'un. Benda ni semua ada dalam nota. Ustaz harap pembelajaran kita ringkas hari ini dapat membantu awak sedikit untuk memahami pengertian sifat salbiyah, iaitu sifat kumpulan kedua wajib bagi Allah, sifat yang mana menunjukkan kefahaman kita tentang tak layak bagi Allah dan apa yang layak bagi Allah. Mana apa dia tadi, kita ulang kaji balik sikit. Sifat salbiyah bagi Allah ni ada 5, iaitu khidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Ni sifat wajib bagi Allah. Yang berlawanan daripada 5 ni, itu merupakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Sebab apa? Laisa kamitslihi syai'. Sebab Allah tu tak sama dengan makhluk. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.